Jadi saya serahkan majlis kepada Ustaz Zuhairi. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara saya jelas ke ataupun tersekat-sekat ataupun perlahan ke, Ustaz Arif? Jelas Ustaz. Jelas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana masih lagi diberi peluang oleh Allah SWT untuk sama-sama kita muzakarah dua kitab daripada ulama kita. Antaranya yang pertama adalah tentang Itqan As-Sin'ah, mengenai bid'ah. Kemudian nanti kita akan bincangkan tentang kitab Muntamimah Ajrumiyah. Jadi berkenaan dengan kitab Itqan As-Sin'ah, pada minggu yang lalu kita dah melihat bagaimana Syekh ataupun Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menjelaskan kepada kita tentang makna bid'ah secara umum, ataupun lebih mudah lagi kita nak cakap makna bid'ah secara lughah lah, dari segi bahasa. Jadi hari ini kita teruskan lagi pada kata musannif wa qala al-Fayyumi fil Misbah. Kalau tak silap saya dekat situ ataupun bawah lagi. Dekat Fayyumi. Okey. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala al-Fayyumi fil Misbah, telah berkata Fayyumi di dalam Al-Misbah. Ini saya tak sempat nak cek tadi kitab dalam bidang apa. Mungkin barangkali dalam bidang bahasa lah. Kena cek balik. Abda'allahu ta'ala al-khalqa ibda'an. Khalaqahum la ala mithalin wa abda'tu syai'a wa abtada'tuhu istakhrajtuhu wa ahdastuhu. Abda'allahu ta'ala. Kita masih lagi dalam pembahasan tentang bid'ah dari segi bahasa. Abda'allahu ta'ala al-khalqa ibda'an. Allah SWT telah mencipta ataupun telah menjadikan, mengadakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan makhluk al-khalqa ibda'an, dengan sebenar-benar ciptaan. Khalaqahum la ala misalin. Allah Subhanahu wa taala mencipta mereka tidak ala misal, tidak mengikut sebarang contoh. Wa abda'tu syai'a wa abtada'tuhu. Ni saya macam dah baca lah. Ustaz baca sikit. Wah, sampai dekat wah ya ismun min ibtida'. Oh, okey. Okey. Okey, tak apa. Wa abda'tu syai'a wa abtada'tuhu, datang atas wazan af'ala dengan ifta'ala, dengan maksud istakhrajtuhu wa ahdathtuhu, aku mengeluarkannya dan aku menjadikannya. Wa minhu qila lil halati al mukhalafati bid'atun, dan dinamakan juga ataupun disebutkan juga bid'ah tu bagi halah yang mukhalafah, yang bercanggahan. Wa hiya ismun minal ibtida', dan bid'ah itu isim kepada ibtida', seperti mana rif'ah isim kepada irtifa'. Ni mungkin boleh jadi isim masdar lah. So ibtida' tu jadi masdar, bid'ah jadi isim masdar, irtifa' jadi masdar, rif'ah jadi isim masdar. Thumma ghalaba isti'maluha fima huwa naqsun fid din aw ziyadatun lakin qad yakunu ba'daha ghaira makruhin. Kemudian penggunaannya itu menjadi ghalib pada apa ataupun pada perkara yang menunjukkan kekurangan dalam agama. Contohnya macam meninggalkan solat contohnya kan.
So meninggalkan solat itu kita panggil sebagai salah satu bid'ah lah. Sebab dia kita melakukan pengurangan dalam agama kita. Au ziyadatun, ataupun boleh jadi juga dipanggil untuk sesuatu penambahan dalam agama. Lakin qad yakunu ba'du hadhihi az-ziyadah. Untuk ziyadah ni boleh jadi sebahagian daripada ziyadah tu ghairu makruhin, tidak makruh. Maksudnya bukanlah satu perkara yang dibenci. Fa yusamma bid'atan mubahatan. Maka waktu tu ziyadah tersebut dinamakan sebagai bid'ah yang mubahah. Wa huwa ma syahida li jinsihi aslun fi syar'i. Okay, apa maksud bid'ah mubahah ni? Iaitu wa huwa ma syahida li jinsihi aslun fi syar'i. Apa yang syahida aslun fi syar'i li jinsihi. Apa yang menyaksikan oleh asal syarak bagi jenisnya. Maksudnya perkara tersebut ada asal di dalam syarak. Contoh apa? Perkara contoh kita kata ada asal dalam agama kita tentang keharusan berdoa. Okey. Jadi keharusan berdoa ni bersifat umum. Dan dia boleh masuk pada benda-benda yang juz'iyat, benda-benda yang kecil. Jadi ada beberapa tempat yang mungkin kita kata berdoa depan kubur contohnya. So orang kata mungkin bid'ah. Tapi kita kata itu masuk dalam keharusan berdoa. Berdoa tak disebut pun apa dekat mana yang perlu berdoa dan sebagainya. So kat situ ada kebebasan secara umum. Maksudnya perkara yang kita buat tu yang juz'iyat, yang mungkin tak ada asal dalam agama kita, mungkin tak ada nas yang betul-betul soreh, tapi dia ada asal. Contoh tadi kaedah umum dia, kita boleh doa secara bila-bila dan di mana sahaja. Aw iqtadathu maslahatun yandafi'u biha mafsadatan. Ataupun menuntut akan dia suatu maslahah. Yandafi'u biha mafsadatan. Ataupun suatu perkara yang menuntut akan perkara tersebut oleh suatu maslahah. Ada suatu maslahah yang memerlukan kepada perkara tersebut untuk kita tolak mafsadah. Jadi waktu tu perkara tersebut walaupun tak ada dalil dan sebagainya, tapi ada maslahah dan ada untuk dengan benda tu kita dapat menolak mafsadah, maka waktu tu perkara tu diharuskan. Kahtijabil khalifati an akhlaqin nas. Seperti mana contoh ihtijabil khalifah. Menyembunyikan ataupun mengasingkan khalifah daripada percampuran manusia. So ini kan satu benda yang kita boleh kata bid'ah lah, sebab zaman Nabi mana ada macam tu. Nabi bercampur dengan masyarakat dan sebagainya. Akan tapi ada maslahah di sebalik perkara tu. Iaitu untuk contohnya kalau seorang tokoh tu terlalu bercampur dengan masyarakat, mungkin haibah pemimpin tu jadi rendah, masyarakat pandang dia dengan pandangan yang rendah macam masyarakat, macam orang lain. Jadi waktu tu mungkin ketaatan kepada pemimpin tu makin berkurang. So negara pun akan tidak stabil dan sebagainya. So kita nak menolak kemudaratan tu. Okey, intaha. Habis kalam Al-Fayyumi. Wa fil qamus wa syarhihi. Qamus dekat sini dimaksudkan dengan Qamus Al-Muhit dari Imam Fairuz Zabadi. Wa syarhihi, syarahnya tu kalau tak silap saya apa nama syarah dia? Saya tak ingat syarah dia, tapi kalau tak silap saya penulis dia Imam apa tu? Yang mensyarahkan Ihya Ulumuddin, Syekh Murtada Zabidi kalau tak silap saya.
Okey, dia ada tulis syarah kepada Qamus Al-Muhit. Wal bid'atu bil kasri al hadatsu fid din ba'da al ikmali. Dan bid'ah bil kasri, okay, cara ulama untuk dobitkan satu-satu perkataan kalau dulu dia akan sebutlah bil kasri dengan maksud al bid'ah. Sebab dulu tak ada baris, kita tak ada macam zaman sekarang kan, ada laptop dan sebagainya. Jadi kita boleh tahqiq terus kat situ. Okey. Bid'ah dengan kasrah itu adalah al-hadatsu fid din, suatu benda yang baru dalam agama. Ba'dal ikmal, setelah sempurnanya agama tersebut. Wa minhu al-haditsu, dan masuk daripada kategori ini adalah hadis iyyakum wa muhdatsatul umur. Berhati-hatilah kalian ataupun berwaspadalah kalian dengan muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baharu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, setiap perkara yang baharu itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalatun, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Okey. Au hiya mastuhditsa ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahwa'i wal a'mali, ataupun dia itu adalah apa yang diadakan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahwa'i wal a'mal. Min tu bayannya kita panggil nak menjelaskan ma tadi. So bentuk-bentuk bagi perkara-perkara baru ni sebagai contoh ahwa. Ahwa ni saya tak pasti apa. Ataupun amal-amal, amal-amal yang barulah yang tak ada pada zaman Nabi. Wa hadha qaulul Laits wa qala Ibn Sikit. Okey, ini qaul Al-Laits. Ini pun kena tengok Al-Laits apa ni? Dia punya biodata lah. Okay, antara ulama lughah juga. Wa qala Ibn Sikit. Okey, ni ulama lughah. Al-bid'atu kullu muhdatsatin. Bid'ah itu semua perkara yang muhdatsah, semua perkara yang baru. Summa naqala syarihu kalam an-nihayah kama sabaqa. Kemudian syarih kepada Qamus tadi menukilkan kalam an-nihayah, kalam Ibnu Asir dalam Nihayah tadi yang sebelum minggu lepas kita baca, kama sabaqa. Yustakhlasu mimma sabaqa anna kulla muhdatsatin bid'atun. Diringkaskan ataupun disimpulkan bahawasanya daripada apa yang telah lalu, bahawasanya setiap yang baharu itu adalah bid'ah. Fil lughati wasyar'i, dari pada lughah dan syarak. Wa anna al-bid'ata fi 'urfi syar'i naw'ani mahmudatun wa mazmumatun. Dan bahawasanya kita boleh simpulkan bid'ah dalam uruf syarak itu dua jenis, mahmudah, mazmumah. Jadi kita boleh kata bahawa dari skop bahasa bid'ah tu luas. So semua perkara baharu kita panggil dia bid'ah. Cuma bila kita masuk bidang syarak akan mengkhususkan dia lagi dengan membahagikan dia kepada dua. Ada yang bid'ah mahmudah dan ada bid'ah yang mazmumah. Dalil dia apa? Dalil dia yang kita bawa tadilah. Hadis Nabi, ayat Quran. Okay. Kemudian kita masuk pembahasan seterusnya. At-tarku la yaqtadi at-tahrim. At-tarku, meninggalkan sesuatu tidak mewajibkan tahrim, pengharaman. At-tarku kat sini siapa yang meninggalkan ni? Nabi lah, Nabi SAW. Jadi Nabi tinggal sesuatu tidaklah bermakna benda tu haram. Minal ma'lumi bid-darurati anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al jami'al mubahat. Daripada perkara yang maklum secara daruri. Secara daruri lah, maksudnya kita ni kalau fikir kita kata ada apa? Yang daruri, ada yang nazari. Yang nazari ni kita perlukan penelitian. Daruri ni perkara yang tak perlu penelitian pun kita dah tahulah. Jadi antara benda-benda yang daruri ni, kita tahu bahawa Nabi SAW tidak buat semua jenis mubahat, semua jenis perkara-perkara yang harus. Okay, kenapa?
li'annaha kathiratun la yastati'u basharun an yastaw'ibaha 'addan fadlan an yatanawalaha. Sebab li'annaha, kembali kepada mubahat tadi, kathiratun, kerana mubahat tu banyak. La yastati'u basharun, manusia tidak mampu untuk yastaw'ibaha, untuk apa kita panggil, merangkumi semua mubahat tadi. Apa terjemahan sesuai untuk istaw'aba? Ataupun boleh juga kita kata untuk mengetahui semua perkara yang mubahat tadi, addan, secara kiraan, fadlan an yatanawalaha, apatah lagi untuk yatanawalaha, untuk melakukan benda tu. Nak cakap kat sini, nak kira pun dah tak mampu untuk kira semua sekali, apatah lagi untuk beramal dengan semua sekali. Okey. Wali'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana zahidan mutaqallilan, dan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang zuhud dan seorang yang mutaqallilan, yang apa ni, berbuat perkara tu mengikut kadaran yang sedikit sahaja, bercukup dengan apa yang beliau mampu, baginda mampu. Yaqtasiru minal mubahat ala ma yasuddul khallah, baginda menghadkan daripada perkara-perkara yang mubah ni atas apa yang dapat menutup al-khallah, yang dapat menutup menutup hajat. Wa tastad'ihi al-haja, ma yasuddul khallah wa tastad'ihi al-haja, apa yang dapat menutup keperluan dan apa yang apa kita kata, tastad'ihi al-hajatu, yang menuntut akan dia hajat. Wa yatruku ma zada ala zalika, dan baginda tinggalkan apa yang berlebihan daripada perkara tersebut. Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam buat perkara yang diperlukan sahaja, yang mana perlu seseorang tu berhajat kepada benda tu. Apa yang lebih daripada benda tu, baginda tak buat. Faman za'ama tahrima syai'in bid'wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu faqad idda'a ma laysa alaihi dalilun wa kanat da'wahu mardudatun atau mardudatan. Barang siapa yang mendakwa tahrima syai'in, pengharaman sesuatu, so kita dakwa benda ni haram, dengan dakwaan bahawasanya Nabi SAW lam yaf'alhu, tidak buat benda tu. Kita kata benda ni haram sebab Nabi tak buat, maka faqad idda'a, maka dia ni telah mendakwa ma laysa alaihi dalilun, sesuatu yang tidak ada dalil. Maka nak dakwahu mardudatan, dan dakwaannya ni suatu yang ditolak lah. So kita nak dakwa, kita kena ada dalil. Okey. So apa dalil bahawa pengharaman, bahawa bila Nabi tak buat itu haram? So tak ada dalil benda tu. Wa fi sahihaini an Khalid bin al-Walid, dalam sahihain, dalam hadis dalam sahih Muslim dan sahih Bukhari, daripada Sayyidina Khalid bin al-Walid, annahu dakhala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baita Maimunah, bahawasanya dia, Khalid tadi, dakhala, masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumah Sayyidatina Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya bidabbin mahnuzin, maka diberikan kepada baginda dab yang dibakar, yang dipanggang. Fa ahwa ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi faqila okey, maksudnya Nabi nak ambil dah daging tersebut.
daging dog tu dengan tangannya. Faqilam, lalu dikatakan huwa dabbun ya Rasulullah, farafa'a yadahu. Itu adalah daging dog, wahai Rasulullah. Maka Nabi pun angkat tangan dia. Faqultu, maka Sayyidina Khalid berkata, aharamun huwa ya Rasulullah, adakah ianya haram wahai Rasulullah? Faqala la, walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Nabi jawab, tidak, tak haram, walakin, kan tapi, lam yakun bi ardi qaumi, ia adalah sesuatu yang tidak ada di tanah kaumku. Fa ajiduni a'afuhu, maka aku mendapati diri aku a'afuhu, takrahuhu, tak suka benda tu. Ada persoalan lah di sini. Adakah bila mana Nabi kata tak ada di tanah kaumku daging ini, maksudnya dog ni tak ada dekat Hijaz. Sebab kita tahu daging dog ni ataupun biawak dog ni memang banyak lah di negara Arab, khususnya di Hijaz. Jadi ada ulama hadis dia sebut di sini, bila Nabi kata bi ardi qaumi, itu dimaksudkan dengan saya tak ingat Bani Quraisy ataupun Bani Hashim. Maksudnya kaum baginda Nabi SAW ni tak makan daging dog tu. Maka sebab tu Nabi tak. Okey. Kemudian qala Khalidun, Sayyidina Khalid berkata, fashtarartuhu fa'akaltuhu, maka ishtarartuhu, aku makan balik, ataupun kalau kita tengok terjemahan ishtarartuhu tu dengan maksud a'ada aklahu min karshihi famadghihi thaniyan, maksudnya makan balik pada ada anggota-anggota tertentu, iaitu meneruskan makan semula pada anggota-anggota tertentu. Maksudnya contoh kalau kita makan ayam kan, kita makan dekat peha contohnya, lepas tu kita berhenti, lepas tu kita sambung balik makan dekat peha tadi balik. So itu di sisi orang Arab dia ada nama dia khusus. Okey. Beza dengan makan saja. Maksudnya kalau akala maksudnya tak ditentukan, makan start dekat peha ke, start dekat badan ke. Okey. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzur, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perbuatan Khalid tadi. Wa fil hadisi, dan pada hadis ini dalilun lil qa'idatil usuliyah, suatu dalil kepada kaedah usuliyah, iaitu anna tarka syai'i la yaqtada tahrimahu ataupun la yuqtada tahrimuhu. Ada kaedah usuliyah yang penting di sini, iaitu meninggalkan sesuatu ataupun Nabi meninggalkan sesuatu tidaklah mewajibkan tahrimnya. Qad yuqalu, boleh jadi dikatakan, mungkin ada orang itiraz, ada orang persoalkan, su'alu Khalidin yadullu ala khilafil qa'idah, pertanyaan Sayyidina Khalid itu tunjuk kepada khilaf kaedah, tunjuk kepada bahawasanya Nabi, bila Nabi meninggalkan satu, bermaksud benda itu haram. Wa huwa anna tarka yaqtadi tahrim wa qad istadalla bihi ba'duhum lidzalika. Sebahagian ulama menggunakan perkara ini sebagai dalil untuk mengatakan bahawa Nabi tinggal sesuatu menunjukkan kepada benda itu haram. Fa yuqalu fi jawabihi, maka dijawab sebab bila Sayyidina Khalid bertanya tentang benda itu, bermaksud ada kemungkinan untuk bila Nabi tinggal sesuatu, benda tu maka jadi haram. Sebab kalaulah benda tu tak macam tu, Sayyidina Khalid takkan tanya. Okey, maka dia jawab. Fa yuqalu fi jawabihi, lamma ra'a Khalidun i'radan Nabi sallallahu alaihi wasallam anid dabbi, ketika mana, tatkala mana Sayyidina Khalid melihat i'radan Nabi, berpalingnya Nabi ataupun penolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada daging dog tersebut, ba'da an ahwa ilaihi liyakula minhu, setelah Nabi dah ambil dah pun nak makannya, hasala indahu syubhatun fi tahrimihi, maka waktu tu
timbul ataupun terhasil syubhah pada diri Khalid Al-Walid tadi berkenaan tahrim daging dhab tadi. Falidzalika sa'ala, maka sebab itulah dia bertanya. Wa kana jawabun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu muayyidan lil qaidah. Jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas itu, itulah yang menjadi penyokong kepada kaedah yang kita sebut tadi. Kaedah bahawa bila Nabi tinggalkan satu tidaklah bermakna haram. Sebab Nabi dah jawab jelas tak haram. Jadi maksudnya bila Nabi tinggal satu, itu taklah menunjukkan bahawa perkara itu haram. Dalilnya Nabi sendiri mengaku tentang perkara benda itu. Wa muakkidan li umumiha fi anna tarka syai'i walau ba'da al-iqbali alaihi la yufidu tahrimahu. Dan muakkidan menyokong juga kepada umum kaedah tadi, bahawasanya meninggalkan sesuatu walaupun setelah menerima benda itu tidak memberi faedah pengharaman. Maksudnya walaupun pertama sekali meninggalkan sesuatu tidaklah bermakna benda itu haram. Okey, kita tengok pula satu situasi di mana Nabi dah ambil, kemudian Nabi bagi balik. Okey, tadi mungkinlah Nabi memang tak buat langsung benda tu. Kita kata bila Nabi tak buat benda tu, maka benda tu tak semestinya haram. Sekarang ni Nabi dah ambil, kemudian Nabi tinggal, Nabi bagi balik. Seolah-olah Nabi tolak benda tu. So benda tu pun, itu pun suatu bukti bahawasanya Nabi tinggal tidaklah semestinya benda tu haram, walaupun setelah Nabi pulangkan balik benda tu. Wa fil hadis dalilun aidan ala anna istiqzara syai'i la yuharrimuhu. Okey, ini pun satu kaedah lain. Dalam hadis ni adalah suatu dalil juga bahawasanya istiqzara syai'i la yuharrimuhu. Istiqzara syai'i, apa kita nak terjemah dia? Merasa jijik akan sesuatu perkara itu tidaklah mengharamkan perkara tersebut. Jadi Nabi SAW mungkin baginda tak suka daging dhab tu sebab baginda tak biasa dengan benda tu. So benda yang kita tak biasa, kita nampak macam geli dan sebagainya, okey, itu tidaklah menjadikan benda tu suatu perkara yang haram. Lianna Nabi SAW istaqzara ad-dabba. Nabi SAW melihat dhab ni sebagai suatu benda yang tak disenangi lah. Wa'afahu, dan baginda tak suka benda tu. Walam yuharrimhu, akan tapi dalam keadaan baginda tidaklah mengharamkan benda tu. Sama juga contohnya kalau macam lalat jatuh dalam cawan kita, kan? So benda tu mungkinlah sisi pandang kita suatu perkara yang kotor, tapi adakah air itu menjadi haram? Tak. Bahkan Nabi ajar kita untuk celup, kemudian buat keluar lalat tu, air itu boleh diminum. Maksudnya tak menjadikan air itu haram. Jadi gelinya kita pada sesuatu ataupun tak sukanya kita pada sesuatu tidaklah menjadikan perkara itu haram. Okey, habis. Kemudian perbahasan seterusnya, fi'lul khairi mandubun ilaihi fil kitabi was sunnah. Okey, sekarang ni kita dah selesai tentang makna bid'ah secara bahasa dan syarak. Kemudian tentang meninggalkan sesuatu, Nabi tinggalkan sesuatu itu tidaklah bermakna pengharamannya. Kemudian sekarang ni Nabi buat ataupun perbuatan perkara yang baik itu adalah mandub di dalam kitab dan sunnah. Jadi kan ni timbul perbahasan adalah tentang makna khair, makna perkara yang baik. Al-khair itu kan suatu mustalah ataupun suatu lafaz yang luas, dia punya skop dia. Jadi masuk dalam al-khair ni pelbagai perkara. Dan al-khair tu kaedah dia, bila mana benda tu al-khair, dia adalah mandub. Jadi perbahasan tentang mandub ni perbahasan yang sangat luas.
tak boleh untuk kita skopkan hanya perkara yang Nabi suruh. Sedangkan perkara yang baik itu satu yang sangat luaslah. Wa minal ma'lumi aidan bid darurah. Di antara perkara yang diketahui secara darurah juga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al jami'al mandubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sekalian ataupun semua perkara yang mandubat, semua perkara yang disunatkan. Listighalihi bimahamin 'idhamin, kerana kesibukannya dengan urusan-urusan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang besar-besar, yang pekerjaan besarlah jadi seorang pemimpin tu kan. Istaghraqat mu'zamu waqtihi, yang istaghraqat mu'zama, istaghraqat maham tadi, maham jamak, itu jamak tu. Dia punya mufrad apa? Saya ingat muhimmah kot. Okey. So pekerjaan-pekerjaan yang banyak, yang besar tadi, itu telah menghabiskan sebahagian besar waktunya. Okey. Kat sini dia sebut terus tablighud da'wah. Dekat cetakan yang Ustaz Arif guna, dia ada tulis apa tak sebelum tablighud da'wah tu? Lepas mu'zamu waqtihi Terus tablighud dakwah. Okey. I'rab dia macam mana? Wallahu a'lam, mungkin jadi badal kepada mahamin izamin. Sekejap. Istaghraqat mu'zamu waqtihi. Oh, okey. Okey, boleh jadi tablighud da'wah tu jadi fa'il kepada istaghraqat. Tapi dia muannas kat situ kan. Wallahu a'lam, saya tak tahu yang tablighud da'wah tu kita nak baca atas ke bawah ke depan ke. Kalau ada yang tahu boleh beritahu nanti. Okey, tablighud da'wah istaghraqat mu'zama waqtihi. Tablighud da'wah menghabiskan sebahagian besar waktunya itu, bagi contoh antaranya tablighud da'wah, dalam menyampaikan dakwah. Wa mujadalatul musyrikin wal kitabiyin, dan bermujadalah dengan musyrikin, orang-orang musyrik dan kitabiyin. Wajihadul kuffari li himayati baydatil Islam, dan bermujahadah ataupun berjihad dengan orang kafir bagi melindungi baydatul Islam, kawasan ataupun pusat Islam. Wa aqdu mu'ahadati as-sulhi wal amani wal hudnati wa iqamatul hududi, dan aqdu mu'ahadat, memeterai mu'ahadat as-sulhi, perjanjian kedamaian, perjanjian sama tu, perjanjian kedamaian, perjanjian keamanan, wal hudnah, gencatan senjata. Jadi mu'ahadati sulhi wal amani wal hudnati, kemudian wa iqamatul hududi, dan mendirikan hudud, wa infadus saraya lil ghazwi, dan melaksanakan as-saraya ni kata salah saya askar lil ghazwi, bagi peperangan. Wa ba'sul ummali bijibayati zakati, dan menghantar ummal, pekerja-pekerja untuk
jibaiti zakah, ataupun mereka yang menyebutkan diri dengan jibaiti zakah, mengumpulkan zakat, wa tablighul ahkam, dan menyampaikan hukum-hukum, wa ghairu zalika, dan selainnya, mimma yalzamu li ta'sisi daulatil islamiyah wa tahdidi ma'alimiha, daripada perkara-perkara yang lazim bagi mengasaskan daulah Islamiah dan menentukan ciri-cirinya. Okey, jadi itu orang kata sebab logik lah kenapa Nabi tak buat segala mandubat. Banyak lagi perkara yang Nabi nak kena buat. Bal taraka sallallahu alaihi wasallam ba'dal mandubati amdan. Bahkan ada sebahagian mandubat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan secara sengaja. Makhafatan an yufrada ala ummatihi, kerana beliau takut ataupun bagi dia takut difardukan mandubat tersebut kepada umatnya. Au yashqa alaihim idza huwa fa'alahu, ataupun nanti dia akan menyusahkan umatnya apabila baginda buat perkara tersebut. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, contohnya macam mandubat bersugilah contohnya. Jadi ada sebagian waktu Nabi akan tinggalkan. Sebab apa? Sebab Nabi tak nak terbebannya umat dengan bersugi. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, dan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam iktafa bin nususi al-ammati asy-syamilati, kerana Nabi hanya bercukup dengan nusus umum asy-syamilah lil mandubati, yang merangkumi seluruh ataupun sekalian mandubat bijami' anwa'iha mundu ja'a al-Islam, dengan sekalian jenis-jenisnya sejak daripada kedatangan Islam, ila qiyamis sa'ah, sehingga sehingga terjadinya kiamat. Mislu wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apa yang kalian lakukan daripada kebaikan-kebaikan itu diketahui oleh Allah SWT. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan ataupun datang dengan hasanah, maka baginya 10 asyru amsalihha, 10 seumpamanya. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan lakukanlah kebaikan, moga-moga kalian berjaya. Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Okey, jadi nusus-nusus ni menunjukkan kepada keumuman mandubat tu. Keumuman perkara-perkara yang mandubat tu. So dia banyak. Bijami'i anwa'iha, dari segala bentuk dia sejak kedatangan Islam sampailah qiyamis sa'ah. Maksudnya al-khair dekat sini, dia punya luas tu, kebaikan sejak daripada zaman Nabi tu sehinggalah kebaikan hingga hari kiamat. Jadi mustahil lah untuk Nabi nak buat semua benda ni. Dan konsep kebaikan tu sendiri kita kata sebagai satu konsep yang luas lah. Waja'at al-ahadithun nabawiyyah ala hadzal minwal. Dan telah datang beberapa hadis nabawi mengikut hadzal minwal, mengikut uslub ini. Al-minwal dengan maksud kita boleh kata al-uslub ataupun at-tariqah. Wa sanadhkur ba'daha bihaulillahi ta'ala, dan aku akan sebutkan sebahagiannya bihaulillahi ta'ala. Faman za'ama fi fi'li khairin mustahdatsin annahu bid'atun mazmumatun. Okey, barang siapa yang menyangka bahawa pada melakukan suatu fi'il yang baik, yang baharu,
bahawasanya perbuatan itu adalah suatu bid'ah yang mazmumah, faqad akhta'a wa tajarra'a 'ala Allah wa rasulih, maka dia telah salah, dia telah tersilap, wa tajarra'a 'ala Allah wa rasulih, dan bersifat melulu ke atas Allah dan Rasulnya. Haitsu dhamma ma nadaballahu wa rasuluhu ilaihi fi umumiyatil kitab was sunnah. Okey, apa bentuk dia ni bersifat melulu dan dia ni bersifat ataupun dia ni tersalah? Tak kala haitsu dhamma, tak kala dia mencela ataupun mengkeji sesuatu yang disunatkan oleh Allah dan Rasulnya ataupun diharuskan oleh Allah dan Rasulnya fi umumiyatil kitabi was sunnah, dalam sebagaimana yang dinyatakan dalam keumuman kitab dan sunnah. Jadi al-khair itu kan satu perkara yang umum. Jadi kalau ada orang yang menghadkan kebaikan ataupun bid'ah hasanah ataupun suatu perkara yang sunnah itu hanya pada beberapa perkara, maka dia telah mencela suatu perkara yang diharuskan oleh Allah SWT dalam keumuman nas-nas syarak. Hadis kullu bid'atin dalalatun minal 'ammi al-makhsus. Apa dah? Okey. Jadi untuk ni saya berhenti cakap tu dulu, sebab nanti kita akan bincang tentang hadis yang mana banyak digunakan oleh mereka yang mendakwa bahawasanya hadis ni menunjukkan semua sekali perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Maka nanti kita akan tengoklah. Nanti Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari akan kata bahawa hadis ni dia adalah hadis yang am, dan sesama dia makhsus. Dia am dari segi lafaz, ada kullu tu, tapi dari segi makna dia tu makhsus. Okey, apa yang dia akan, maksudnya apa dalil kata-kata dia ni? Okey, nanti dia akan bawa lah. Dia akan bawa hadis, dia akan bawa kata-kata ulama dan sebagainya. Menarik. Wallahu a'lam bissawab. Okey. InsyaAllah kita akan